Saya Umi Nurusnina binti Muhammad Azizan dari grup 9 ingin menjalankan temu bual terhadap Tuan Muhammad Al-Fatihi berkaitan dengan isu yang saya dan ahli kumpulan saya pilih, iaitu sukarelawan di Syria. Okay, boleh Tuan ceritakan tentang latar belakang Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Jelas sebelum tu apa nama tadi? Umi apa? Umi Nurhusnina. Nak panggil apa nak panggil? Panggil Umi. Umi, ya. Okey, baik. Terima kasih. InsyaAllah. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua, kepada Umi. Baik, menjawab persoalan yang pertama tadi, latar belakang saya, nama saya Muhammad Al-Fatihi bin Muhammad Hanafiah. Boleh panggil saya Fatihi lah, ataupun murid-murid panggil saya Cikgu Fatihi. Saya sekarang ni mengajar di Sarawak, SK Lombardian di Baram, sekolah rendah. Dan biodata saya orang Kelantan, tetapi lahir di Kuching, Sarawak, menetap di Kelantan, belajar di SMK Hamzah dan juga menjadi cikgu sudah alhamdulillah 4 tahun. Dan sekarang ini kebetulan ada masa lapang bolehlah untuk review pada hari ini. Dan pengalaman sedikit sebanyak untuk boleh saya kongsikan, saya menulis buku dan juga ceramah motivasi serta penulis dalam akhbar utusan Malaysia. Halo. Adakah Tuan pernah terlibat dengan aktiviti sukarelawan? Sukarelawan, okey. Terima kasih dengan soalan. Mengikut pengalaman saya, masa sekarang ini saya kuranglah terlibat. Dulu banyak. Saya pernah terlibat dengan aktiviti sukarelawan dalam aktiviti Amal Palestin, Asal Sharif, Ikram Malaysia. Kemudian masa saya belajar universiti dahulu, saya terlibat dalam program sukarelawan Maskot Couple untuk melestarikan perkampungan-perkampungan orang-orang asal di Sabah, di Kinabatangan dan juga di Ranau, Sabah. Masa saya belajar dululah. Dan semasa saya dalam zaman sekolah dahulu, saya terlibat dengan Asal Sharif dan juga terlibat dengan Ikram untuk program Amal Palestin. Dan juga Syria pada ketika itu, pada zaman saya sekolah dahululah. Dan juga Lubnan. Dan aktiviti-aktiviti ini sebenarnya saya sertai mewakili NGO yang mana melibatkan pelajar-pelajar kerjasama dengan NGO dengan bantuan dana kerajaan sedikitlah untuk membuat aktiviti seperti kutipan dana ataupun masa belajar di Sabah dulu membuat aktiviti menanam pokok untuk melestarikan alam dan juga program untuk apa panggil tu untuk program ni saya lupa nama dia tu bahasa Inggeris yang hidupan liar tu apa WWF kan betul. Untuk haiwan-haiwan liar di Sabah dahulu. Ialah haiwan-haiwan liar akan kita jaga. Itulah antara aktiviti sukarelawan yang pernah saya sertai bersama dengan NGO. Apakah pendapat atau pandangan Tuan tentang tajuk yang kami pilih, iaitu sukarelawan untuk membantu pelarian di Syria? Di Syria. Tajuk ni. Okey, bagus tajuk. Sebab isu ni isu relevan lah. Sebab sekarang ni kan isu Syria ni sebab isu yang global. Melibatkan soal human right, hak asasi manusia. Sebab mereka negara berperang dan sedap negara ini mereka menjadi pelarian. Jadi apabila kita bercakap soal sukarelawan untuk pelarian Syria, relevan lah dengan isu pada tajuk video ini. Sebab isu Syria ini melibatkan soal isu sejagat, bukan sekadar isu politik atau sebagainya, tetapi yang memerlukan bantuan daripada seluruh negara, especially Malaysia lah. Sebab Malaysia kan negara Islam, Syria pun sama-sama negara Islam. Jadi kita memerlukan satu negara Islam, iaitu pertubuhan lah, seperti OIC ya. Jadi Malaysia pun terlibat sama untuk sama-sama menyelesaikan isu masalah Syria ini, pelarian Syria. Walaupun kita tidak menerima secara langsung kedatangan pelarian Syria ini di bawah
naungan suaka politik, tetapi at least kita dapat menyumbang dari segi dana keuangan untuk memulihkan kepada negara mereka yang telah bermusnah tu akibat perang saudara tu, ataupun boleh memberikan nasihat dari segi politik, iaitu usaha untuk mendamaikan proses peperangan yang berlaku di Syria tersebut. Ialah kita pun sudah maklum peperangan di Syria ini sebenarnya melibatkan soal perang saudara ataupun peperangan agama, perbezaan mazhab dan sebagainya. Syria, Syiah, Sunni ataupun puak Kurdis, puak ni banyak puak berperang sama sendiri, ditambahkan lagi dengan campur tangan kuasa-kuasa asing. Rusia sokong sini, US sokong sini, NATO sokong sini. Jadi begitu banyak kompleks, isu politik peperangan di Syria itu terlampau kompleks. Jadi memerlukan seseorang untuk deal, untuk membuat rundingan dalam golongan yang berkonflik ini supaya selesai isu peperangan ini. Barulah isu Syria ini selesai. Jadi tajuk yang dipilih oleh anda, Umi, untuk menyelesaikan, untuk berbincang pada hari ini adalah isu yang sangat relevan. Sebabnya isu yang sejagat melibatkan soal agama, melibatkan soal bangsa, melibatkan soal hak asasi rakyat Syria. Dan ianya sebenarnya isu Syria ni begitu dekat dengan jiwa kita sebab dia berkaitan dengan soal agama. Itu Syria agama Islam, kita pun agama Islam. Jadi dia begitu dekatlah dengan kita. Sesuailah isu ni untuk dibincangkan lebih lanjut. Kita dengarlah. Okay. Berdasarkan perbincangan dalam kumpulan, kami telah memilih dua kaedah yang terbaik dalam menyelesaikan isu pelarian, iaitu memberi bantuan barangan keperluan seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan juga kesihatan. Selain itu, memberi pendidikan dan latihan pekerjaan. Ini dapat membantu mereka untuk berdikari dan berinteraksi dalam komuniti kita. Bagaimana pendapat Tuan dengan cadangan tersebut? Adakah Tuan bersetuju atau tidak? Okey, dengan dua langkah yang telah pun dibuat. Yang pertama sekali kita memberikan bantuan dari segi kesihatan, tempat tinggal dan sebagainya, pakaian dan sebagainya. Ini kita boleh pecah kepada dua, iaitu dari segi jangka pendek dan juga jangka panjang. Yalah, memanglah kita menerima pelarian mereka. Ada yang datang ke negara kita menyelamatkan diri, mencari suaka politik di bawah apa istilah dia tu, Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu tu, UNHCR ke apa, pelarian. Saya tengok nama istilah dia. Boleh betulkan kalau saya salah, saya tak ingat istilah dia tu. Boleh datang, rakyat Malaysia, rakyat Syria datang berada ke negara kita dan kita beri banyak bantuan kepada mereka. Dan juga ada dalam kalangan NGO di Malaysia ini yang memberikan bantuan dari segi keuangan, kesihatan, pakaian dan sebagainya, hantar ke negara Syria sendiri untuk merawat pelarian-pelarian yang telah pun lari daripada rumah mereka, keluar daripada negara mereka dan sebagainya. Itu dari segi jangka pendek. Itu memang bagus untuk dibuat untuk sebagai jangka masa pendek sebab kita memerlukan bantuan-bantuan sebegini. Sebab kita sudah maklum apabila negara itu berperang, hospital rosak, hospital bekalan ubatan habis. Jadi kita tidak dapat tidak, kita mesti hantar bantuan perubatan seperti alat-alat pembedahan, ubat-ubatan, antibiotik dan sebagainya untuk mengelak daripada semakin ramai orang yang terkorban akibat daripada bekalan ubatan yang tidak mencukupi. Ialah apabila negara berperang seperti sedia maklum, banyak fasiliti perubatan yang rosak, van dan sebagainya. Jadi tidak dapat tidak perkara-perkara ini perlu untuk dihantar bantuan segera sebagai jangka masa pendek. Dan juga kita memberi kebantuan pakaian. Ya. Kenapa pakaian? Sebab kita tahu Syria ini sebuah negara yang sejuk. Ia bukan macam Malaysia. Malaysia panas. Syria ada musim salji. Kita tahu. Lagi-lagi musim-musim sejuk. Jadi pakaian panas sangat diperlukan di sana. Jadi hantar pakaian lagi bagus. Rakyat Malaysia yang nak banyak-banyak pakaian tu buka almari penuh dengan pakaian. Nah, elok ambil semua hantar pergi Syria. Ngam sangat. Malaysia ni banyak baju. Lagi-lagi waktu perayaan. Kan banyak jual baju sebagainya kan. Baju yang 5-6 tahun dah tak pakai tu. Kalau tak nak pakai, sedekah pada NGO Syria. NGO ni akan hantar pergi ke Syria untuk bagi kepada saudara-saudara Islam di sana. Itu baik, bagus. Daripada buang begitu sahaja. Dan ada juga rakyat Malaysia yang berpurah hati apabila rakyat Syria itu ada yang datang ke negara kita, tidak dapat tidak. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi ada.
Yang ramai pergi ke Turki, pergi ke Lebanon, pergi ke negara-negara Eropah sebab itu negara yang dekat dengan mereka. Tetapi ada setengah di antara mereka yang lari ke Malaysia, ada juga yang mencari suaka politik di sini. Tidak mengapa, ada yang bermurah hati memberikan tempat tinggal dan sebagainya. At least mereka ada tempat berteduh untuk sementara. Yalah, dari segi bantuan kerajaan itu lain kira lah. Dari segi NGO pun bagus untuk memberikan bantuan sebegitu. Sekurang-kurangnya mereka tidak berada di tempat yang tidak selamat. Ialah seperti sebagai contoh lah, kita pergi ke negara orang. Apabila kita tiada tempat tinggal, kita tidur di tempat yang merata-rata, tempat yang tidak selamat dan sebagainya. Secara tidak langsung, ianya akan menyebabkan berlakunya jenayah di kawasan tersebut. Sama ada melibatkan kita ataupun kita yang terlibat dengan jenayah. Atau orang merompak kita ataupun kita yang merompak orang. Itu masalah dia kalau kita tiada tempat tinggal. Jadi untuk kita mengelakkan pelaran-pelaran Syria ini terjebak di dalam jenayah dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita berikan bantuan tempat tinggal terlebih dahulu untuk sementara waktu. Itu baguslah. Itu dari segi jaga masa pendek. Dari segi jaga masa panjang, kita memberikan latihan kepada mereka. Yes, latihan ini ada dua. Satu soft skill, yang kedua bahasa. Ialah orang Arab, orang Syria datang ke Malaysia. Yang tidak fasih berbahasa Melayu. Kita boleh ajar mereka beberapa bahasa yang boleh beberapa bahasa laras bahasa Indonesia lah, contoh bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Ya, kalau mereka dapat belajar dengan baik, mereka akan dapat diterima untuk bekerja. At least kerjanya masih biasa yang tidak memerlukan kepakaran yang tinggi, sijil dan sebagainya. At least dapat kerja biasa-biasa pun dah cukup untuk bantuan sementara mereka lah. Itulah kebaikannya apabila kita memberikan latihan kepada mereka, latihan soft skill kepada mereka supaya mereka boleh berdikari di Malaysia ini. Dari segi jaga masa panjang pula adalah apabila kita berikan latihan kepada mereka, latihan dalam perniagaan dan sebagainya, dia bolehlah untuk survive dan tidak lagi bergantung kepada rakyat Malaysia untuk mereka hidup. Sebagai contoh tadi kan kita berikan bantuan keuangan, berikan bantuan makanan, berikan bantuan pakaian, tempat tinggal. Tetapi apabila mereka sudah ada latihan, kita sudah berikan ke mereka soft skill itu, mereka sudah dapat membeli makanan sendiri, pakaian sendiri, cari tempat tinggal sendiri, sewa rumah orang ke atau sebagainya. Dia boleh berdikari dan dia tidak terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Itulah pentingnya latihan soft skill ni itu sebagainya ke masa panjang. Apabila tiba masanya, contohlah negara mereka sudah aman, ya tidak lagi berperang dan sebagainya, kita boleh hantar balik mereka ke sana. Dan dah kalaulah contoh mereka nak tetap tinggal di Malaysia pun boleh sebenarnya. Ada beberapa cara lah untuk memohon kerakyatan di Malaysia, sama ada kahwin dengan rakyat Malaysia ke ataupun sudah tinggal di Malaysia untuk jangka masa yang lama. Itu rezeki urusan Jabatan Pendaftaran Negara lah. Sebab mereka pun sudah fasih berbahasa Melayu, sudah lama menetap di sini lah, contoh 10 tahun ke 15 tahun ke. Jadi ini adalah salah satu faktor kepada macam mana cara untuk kita menyelesaikan, membantu saudara seagama kita di negara Syria supaya rakyat di negara sana ada tempat berteduh, at least untuk jaga masa pendek dan juga pada masa jaga masa panjang. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Panjang tu. Okey, dengan berakhirnya itu maka okey, terima kasih Tuan Muhammad Al-Fatihi. Dengan ini berakhirlah temu bual kami. Okay, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada pagi ini. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Cukup ke 30 minit ni? Tak apa ya. Okay. Terima kasih.